Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi kepada sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-332 bersama dengan saya Umar Aziz. Kita berharap pertemuan ini semakin menjadikan kita memahami Al-Quran, mendekatkan kita dengan Al-Quran, menjadikan kita dapat mengambil penghayatan dan pengajaran daripada Al-Quran, dan menjadikan setiap daripada kita membawa Al-Quran ke dalam kehidupan seharian. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada Kak Afizah Hassan serta Zainun Hadi, Hamidah Hussein, Zakia Muhammad Nin, Nurhayati Yahya, Hamimah Musan, Sania Mustafa, Kak Salina, Kutina binti Abdullah, Kak Kati Khairuddin, Zimadun, Jamalia Manap, Rosna Sharif, Anna Sukaimi, Laila Umar, kemudian Zahra Alias, Norma Dola, Neni Rose, Ummu Wazif, Zakia Muhammad Nin, Anita Maizan, Nurahim Sharif, dan juga Kak Kati Khairuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, terima kasih. Kepada semua yang bersama, apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua. Ramai yang kata jelas. Terima kasih Ifa Aiman dan juga yang lain. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, serta tag ahli keluarga dan rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Hari ini kita nak sambung daripada ayat yang ke-78. Mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat yang ke-137, surah yang ke-6 Al-An'am, ayat yang ke-78. Lagi sekali kita lihat muka surat 137 daripada surah yang ke-6 Al-An'am pada ayat yang ke-78. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Lalu pada ayat yang ke-8, ayat yang ke-78, firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dalam tafsir Al-Wasit disebut, thumma, kemudian Al-Quran menceritakan kepada kita tentang keadaan yang ketiga dan yang terakhir, di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pada keadaan ini nak menunjukkan, nak membuktikan kepada kaum dia, ketika mana kaum dia telah bersama pada dua keadaan sebelum ini, ketika mana beliau mengatakan tentang bintang, bahawa beliau tidak suka bintang-bintang yang kejap ada dan kejap tiada, bintang-bintang yang mana pada waktu itu terbenam, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentang bulan, maka Nabi Ibrahim berkata, kalaulah aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, pasti dan pasti aku daripada kalangan golongan yang sesat. Maka dalam tafsir Al-Wasit disebut sebelum ayat 78, Thummah akal Quran, kemudian Al-Quran menceritakan kepada kita Al-halah al-thalithah,
keadaan yang ketiga Nabi Ibrahim hadapi bersama dengan kaum dia. Dan inilah keadaan yang terakhir, di mana Nabi Ibrahim nak membuktikan, nak mengajak berfikir kaum dia ala butlani syirik, bahawa betapa salahnya, betapa batilnya syirik yang mereka lakukan. Maka sebab itu firman Allah menceritakan kepada kita Nabi Ibrahim, ketika mana Nabi Ibrahim pada waktu itu telah tunjukkan bagaimana berperingkat beliau mengajak kaum dia untuk berfikir. Berperingkat beliau pada waktu itu mengajak kaum dia untuk meneliti akan apa yang berlaku. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, falamma, maka apabila, maka ketika mana, maka tatkala, fa maka, lama apabila, ketika, tatkala, ra'a Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melihat matahari. Maka ini adalah cerita tentang matahari. Yang pertama tadi bintang, kemudian bulan, ini adalah matahari. Dan kaum dia masih bersama dengan dia. Ini bukanlah pada waktu yang sama, pada waktu yang berbeza-beza. Permulaannya malam, kemudian permulaannya adalah bintang. Maka selang beberapa ketika kemudian, Nabi Ibrahim cuba mengajak kaum dia berfikir tentang bulan pula. Dan kemudian yang terakhir adalah tentang matahari. Maka ketika mana baginda Nabi Ibrahim pada waktu itu melihat matahari, apakah keadaan matahari pada waktu itu? Baziratan. Al-Quran menggambarkan matahari pada waktu itu bazirah. Bazirah apakah terjemahnya? Terbit. Iaitu baziratan, dalam keadaan sedang terbit, sedang keluar, sedang muncul. Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim melihat ini adalah peluang nak mengajak kaum dia berfikir, nak menerangkan kepada kaum dia kesesatan yang mereka sedang lalui. Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim menarik perhatiannya seraya berkata, menarik perhatian kaum dia seraya berkata, qala, berkatalah Nabi Ibrahim, hadza rabbi, inilah Tuhanku, hadza akbar, inilah akbar, yang paling besar. Kerana itulah kepercayaan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Lagi besar sesuatu itu, maka inilah Tuhan yang lagi besar. Maka dibuatkan binaan batu yang besar. Pada waktu itu disembah benda-benda makhluk yang besar. Maka pada waktu itu, sebab itu disebutkan di sini, kenapakah Nabi Ibrahim menyebut benda yang besar? Kerana pada waktu itu, itulah pemahaman manusia yang mensyirikkan Allah. Itulah pada waktu itu pemahaman orang-orang yang mensyirikkan Allah lagi besar, min izharin nisfah lil qaum wa mubalagha fi tilkal mujaratil zahirah lahum. Apakah dia? Bahawa itulah apa yang selalu dipegang oleh orang-orang yang mensyirikkan Allah. Lagi besar benda itu, itulah Tuhan yang lagi besar. Lagi besar benda itu, itulah Tuhan yang lagi berkuasa. Pada apa pun. Maka sebab itulah sengaja Nabi Ibrahim tegaskan di sini, inilah Tuhan dia, inilah Tuhan. Kerana bulan pada waktu itu dah tak ada. Kerana pada waktu itu bintang dah tak ada. Inilah Tuhan. Dan kenapa dia? Hadza akbar, kata Nabi Ibrahim, dialah yang paling besar. Pada waktu itu nak menunjukkan, nak menarik perhatian kaum dia tentang apa yang mereka percaya. Lagi besar sesuatu itu, lagi itulah Tuhan yang besar pada sisi mereka. Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim pada waktu itu menunjukkan kepada kaum dia tentang matahari. Dan pada waktu itu kaum dia bersama dengan dia, sebab itu adalah Tuhan mereka. Namun Nabi Ibrahim pada waktu itu menarik perhatian kaum dia agar berfikir, agar pada waktu itu meneliti, agar menghayati apakah yang berlaku. Falamma, maka tatkala, maka apabila, afala, terbenam, hilang, pada waktu itu pergi. Apakah yang pergi? Matahari. Kerana matahari tiba waktunya akan terbenam. Qala, berkatalah Nabi Ibrahim pada waktu itu menyedarkan kaum dia. Rupa-rupanya, wahai kaumku, matahari ni pun tak berbeza daripada bulan dan bintang. Tiba waktunya mereka ini hilang. Tiba waktunya mereka ini pada waktu itu mengikut yang lain, mengikut perintah yang lain. Maka pada waktu itu berkatalah Nabi Ibrahim, kemuncak dakwahnya, falamma, maka apabila, maka tatkala, afalat,
terbenam, hilang matahari tadi. Qal, berkatalah Nabi Ibrahim ketika mana dia telah berperingkat menarik perhatian mereka. Berkatalah Nabi Ibrahim, ya qaumi, wahai kaumku, ini sesungguhnya aku bari, berlepas diri, bari memutuskan hubungan, berlepas diri, mimma, daripada apa yang tusyrikun, kamu syirikkan Allah. Maka ini adalah peringkat yang ketiga, peringkat yang terakhir. Nabi Ibrahim sampaikan dakwah dia, sebenarnya apa jua yang kamu syirikkan, aku telah mengajak kamu berfikir, meneliti bahawa bintang tu bukan Tuhan, sebab dia pun adalah lemah. Bulan pun bukan Tuhan, apatah lagi matahari, walaupun dia yang paling besar, dia pun bukan Tuhan. Kenapa? Sebab semua ini kamu sedang mensyirikkan Allah. Ini sesungguhnya aku bari, memutuskan hubungan, berlepas diri, mimma, daripada apa yang tusyrikun, kamu syirikkan. Maka sebab itulah di sini kata Alusi, yang mana kata Alusi di sini bagaimana Nabi Ibrahim wal muta'ammil, kata Alusi, dan orang-orang yang meneliti fi hadhil halat, pada tiga peringkat yang Nabi Ibrahim bawakan ini, daripada bintang, daripada bulan, daripada matahari, qad salaka, Nabi Ibrahim telah mengambil jalan, ma'a qaumihi, dengan kaum dia, ahkamat turuq, apa jalan yang paling bijaksana, jalan yang paling hikmah, fil istidlal, pada untuk menunjukkan dalil, ala wahdaniyatillah, betapa esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satunya dia menunjukkan kepada kaum dia, banyak betul Tuhan kamu, bintang pun kamu kata Tuhan, bulan pun kamu kata Tuhan, matahari pun kamu kata Tuhan, dan semua ini adalah Tuhan yang bagaimana. Bila tiba waktu, mereka semua akan hilang dan terbenam. Maka sebab itulah yang pertama, kata Alusi rahimahullah, bahawa Nabi Ibrahim nak menjadikan dalil, banyak betul Tuhan kamu. Kenapa tidak menjadikan Allah yang esa, satu-satunya Tuhan? Yang kedua, kata Alusi, faqad taraqqa ma'ahum, bagaimana Nabi Ibrahim menarik mereka bersama dengan beliau peringkat demi peringkat. Mula-mula dia kata tentang bintang, inilah Tuhan, inilah Tuhannya yang kita sembah, yang kamu sembah, inilah Tuhannya, inilah Tuhan. Tetapi di hujung itu dia letakkan nasihat, macam mana Tuhan macam ni? Aku tak sukalah Tuhan macam ni. Ayat yang ke-76, la uhibbul afilin, aku tak suka Tuhan yang kejap ada, kejap tiada. Maka dia bawa peringkat demi peringkat kaum dia bersama dengan dia. Kemudian pada waktu itu dibawakan apa keadaan yang kedua, ketika mana bulan pula. Maka Nabi Ibrahim tegaskan pula supaya kaum dia berfikir, kenapa macam ni bulan? Kalaulah aku tak diberikan petunjuk, nescaya aku pun boleh sesat. Lalu pada waktu itu dia menarik perhatian kaum dia untuk memikirkan tentang sesat. Adakah betul apa yang kamu buat? Adakah benar apa yang kamu ibadah? Ataupun sebenarnya termasuk dalam golongan yang sesat. Wa innama taraqqa, dan akhir sekali Nabi Ibrahim pada peringkat yang ketiga, peringkat yang terakhir, pada waktu itu Nabi Ibrahim jelaskan tujuan dia. Apakah tujuan dia? Sebenarnya apa yang kamu buat ini adalah mensyirikkan Allah, dan aku menjelaskan ini bari, aku memutus hubungan, aku tidak akan bersama dengan golongan-golongan yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kata Alusi, bagaimana peringkat demi peringkat Nabi Ibrahim menarik perhatian kaum dia. Sebab itulah disebutkan di sini oleh Sahibul Intisaf. Apakah kata beliau? Kenapa Nabi Ibrahim buat begini? Walau qila, kalaulah Nabi Ibrahim sebut ayat yang ke-78, pada kali pertama, aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirik. Walau qila hadha fil awal, kalaulah Nabi Ibrahim terus pada waktu itu menyebut tentang syirik pada peringkat yang pertama, maka pada waktu itu nescaya kaum dia dah tak nak dengar benda yang lain. Tetapi tidak, Nabi Ibrahim sabar, Nabi Ibrahim berdakwah secara berperingkat. Lalu walaupun tak semua terima, tetapi ada yang terima, ada yang mula berfikir, ada yang mula masuk Islam.
Maka sebab itulah kita nampak fama arada, maka Nabi Ibrahim tidak menyebutkan bi annahum fi dalalah, bahawa kaumnya adalah golongan yang sesat, illa kecuali selepas ketika mana pada waktu itu mereka telah percaya untuk mendengar ucapan Nabi Ibrahim. Maka pada waktu itu kita nampak peringkat Nabi Ibrahim tak kata kamu ni sesat, tidak. Nabi Ibrahim tak berkata kamu ni terpesong, tidak. Pada ayat yang ke-77 pun kita nampak dia berkata, aku kalaulah tak diberikan petunjuk, aku yang akan tergolong daripada golongan yang sesat. Maka ini adalah sangat penting. Pada waktu itu kita tahu untuk mengajak manusia kepada Allah, kita bersabar pada waktu itu untuk bersama dengan mereka, kerana akhirnya kita nakkan mereka ini kembali pada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika mana kaum dia telah mula dengar, pada waktu itu Nabi Ibrahim tegaskan, inni bari, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bila kaum dia dah mula dengar, bila kaum dia dah mula berfikir, maka Nabi Ibrahim tegaskan, lalu siapakah yang benar kalaulah tak nak syirik? Sebab Nabi Ibrahim sebut perkataan jangan syirikkan. Ini sesungguhnya aku bari, berlepas diri daripada apa yang kamu syirikkan. Maka apakah yang betulnya? Kalaulah bukan bulan sebagai Tuhan, bukan bintang sebagai Tuhan, kalaulah bukan matahari sebagai Tuhan, kalaulah bukan berhala sebagai Tuhan, lalu apakah Tuhan? Kerana semua ini dipanggil syirik, maka apakah Tuhan? Maka pada waktu itu Nabi Ibrahim menutup perbincangan dia dengan kaum dia. Maka Nabi Ibrahim pada waktu itu berkata, yang mana Allah nukilkan kepada kita dalam firman-Nya, ini sesungguhnya aku wajjahtu, aku menghadapkan. Lalu tidak kepada bulan, tidak kepada matahari, tidak kepada berhala, tidak kepada bintang. Maka Nabi Ibrahim pada waktu itu berkata, ini sesungguhnya aku wajjahtu, aku menghadapkan. Aku menghadapkan apa? Wajhi, aku menghadapkan wajahku, aku menghadapkan diriku, aku menghadapkan kepercayaanku. Sebab itulah disebutkan di sini wajhi, ay wajhi, wajahku, wa qalbi, diriku, mahabbati, kecintaanku, ibadati, ibadahku. Kepada siapa? Lilladzi, aku menghadapkan diriku, ibadahku, kecintaanku. Kepada siapa? Lilladzi, kepada zat yang fatara, telah menciptakan tanpa sebarang contoh. Fatara maksud dia mencipta daripada ghair misal sabiq, daripada contoh yang terdahulu. Manusia bila dia buat sesuatu, dia tiru versi yang lain. Bila dia buat kereta, ada dia tiru kereta yang lain. Bila dia buat rumah, dia tiru rumah yang lain. Itu manusia. Manusia dia buat sesuatu dalam keadaan dia tiru orang lain. Akan tetapi Allah tidak. Apa pun yang Allah buat tanpa sebarang contoh yang terdahulu. Dan itulah yang dimaksudkan dengan fatara, mencipta sesuatu tanpa pada waktu itu mengikut ciptaan yang lain. Maka firman Allah menukilkan kata-kata Nabi Ibrahim ketika mana pada ayat 78 Nabi Ibrahim dah sebut, aku berlepas diri daripada apa yang kamu syirik. Lalu nak sembah apa? Pada waktu itu nak beribadah kepada apa? Sebab itulah Nabi Ibrahim sebutkan, ini sesungguhnya aku wajjahtu, menghadapkan wajhi, wajahku, termasuklah dalam wajah hatiku, termasuklah pada wajah ibadahku, termasuklah pada wajah kecintaanku. Kepada siapa? Lilladzi, kepada zat yang fatara, telah menciptakan tanpa sebarang contoh. Itu maksud fatara, menciptakan tanpa sebarang contoh. Apakah yang Allah telah menciptakan? Apa jua yang kamu sembah, termasuk bintang tadi, termasuk bulan tadi, termasuk matahari tadi. Sebab itu Nabi Ibrahim berkata, Allah telah menciptakan semuanya, as-samawat, semua langit yang ada, wal ard, dan juga bumi. Lalu apa yang kamu sembah wahai kaum aku? Kamu sembah bintang.
dia ada penciptanya. Kamu sembah bulan, ada penciptanya. Pada waktu itu, minta maaf terlanggar, pada waktu itu kamu sembah akan matahari, ada penciptanya. Sebab itulah Nabi Ibrahim menyebut, aku tidak sembah makhluk, tetapi aku sembah Khalik, penciptanya. Bagaimanakah cara aku sembah Allah? Hanifa. Apakah terjemahan Hanifa? Dalam keadaan pada waktu itu meninggalkan agama-agama yang lain. Hanif, apakah maksud Hanif? Kalaulah kita nampak dalam tafsir Al-Wasit, wa makna Hanif, apakah maksud Hanif? Ma'ilan anil adyanil batilah. Pada waktu itu ma'il, meninggalkan agama-agama batil yang lain. Wal aqaidiz zaifah, dan juga kepercayaan-kepercayaan terpesong yang lain. Itu maksud Hanif. Apakah maksud Hanif? Meninggalkan kepercayaan yang lain, meninggalkan agama yang lain. Hanif, dan ianya adalah sifat, adalah hal, minta maaf. Lalu dalam keadaan meninggalkan kepercayaan yang lain, dalam meninggalkan agama yang lain, ianya adalah keadaan untuk apa? Hal untuk apa? Untuk perkataan wajah tu. Lalu ianya berbunyi, inni wajjahtu Hanifah, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku dalam keadaan tidak pada waktu itu berpaling pada mana-mana agama, dalam keadaan pada waktu itu tidak berpaling kepada mana tidak melihat kepada mana-mana kepercayaan. Lurus pada waktu itu hanya Allah, menyembah Allah, beribadah pada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agama ini bukan agama seperti yang kamu anuti, wahai kaumku, yang mana kamu percaya bulan Tuhan, bintang Tuhan, matahari Tuhan, berhala Tuhan. Maka Nabi Ibrahim berkata, wama ana minal musyrikin, agama ini tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Wama, dan tidaklah aku daripada kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Wama, dan tidaklah ana, aku, minal musyrikin, daripada kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Maka kita nampak cara dakwah Nabi Ibrahim. Pada waktu itu dia banyak kembalikan kesilapan kepada dirinya, supaya kaum dia berfikir adakah mereka melakukan kesilapan yang sama. Namun ketika mana tiba pada waktu dan masa, Nabi Ibrahim tegaskan bahawa dia tidak lagi mahu bersama dalam perbuatan mensyirikkan ini. Lalu kalaulah tidak buat seperti mana kaum dia buat, nak buat apa? Maka Nabi Ibrahim jelaskan pada waktu itu menyembah Allah dalam keadaan hanif, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, dalam keadaan tidak berpaling kepada mana-mana agama dan juga pada mana-mana kepercayaan. Dan agama Allah ini syaratnya adalah wama ana minal musyrikin, tidak boleh syirikkan, tidak boleh sertakan, tidak boleh samakan pada Allah itu dengan yang lain. Maka inilah yang kita nampak ayat yang ayat yang ke-90. Bila kaum dia dengar, yang mana pada waktu itu Nabi Ibrahim tak ikut mereka, maka sebahagian besar daripada kaum dia mula berdebat, mula menyerang Nabi Ibrahim. Maka firman Allah, wahajjahu qaumuh. Dan apakah pengajaran yang kita dapat daripada sini? Ya, bila kita mengajak orang kepada Allah, takkan ada semua orang yang terima. Mesti ada rejection. Kerana pada waktu itu manusia kadangkala dikuasai oleh nafsunya. Kadangkala manusia pada waktu itu bertuhankan kepada logiknya. Lalu sama juga Nabi Ibrahim, walaupun cara susunan dakwahnya sangat indah, bagaimana cara dia menarik perhatian kaum dia supaya berfikir tentang sesuatu, akan tetapi akhirnya ada juga yang tidak beriman. Maka pengajaran daripada sini, apabila kita mengajak orang pada Allah, tak semua orang akan terima. Tak semua orang akan terima. Namun pada waktu itu janganlah kita putus asa. Tugas kita hanya mengajak dan berdakwah. Tugas kita bukanlah nak memastikan setiap orang pada waktu itu kembali, kerana itu adalah hidayah, dan hidayah berada pada genggaman Allah. Maka pada waktu itu wahajjah, pada waktu itu kaum dia membantah, kaum dia pada waktu itu berdebat, kaum dia pada waktu itu menyerang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Namun
Kita akan sambung ayat yang ke-80 ini esok insya-Allah. Moga-moga bermanfaat pertemuan pada pagi ini. Moga-moga adanya pengajaran yang kita boleh ambil. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama pada pagi ini. Kita jumpa sebentar lagi pada jam 9 pagi dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah. Kepada sahabat-sahabat yang kali pertama join, mohon jasa baik bantu share, bantu kongsi dan juga bantu sebar luas. Moga-moga adanya manfaat insya-Allah. Yang kali pertama join, jemput juga untuk join grup Telegram kuliah UMAR, kuliah Umar Aziz. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain insya-Allah jam 9 nanti dalam perkongsian Syama'il. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.